أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan doa yang tidak diijabah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alijah Januddin, peserta program SPHU batch ke-12. Kali ini adalah video tugasan kedua saya. Saya memilih tajuk Tadabbur Surah Al-Baqarah ayat 196. Ayat berkenaan dengan haji dan umrah. Tanpa berlengah lagi, saya akan mulakan tazkirah saya. Bismillah. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. Dan hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Apabila kita sudah keluar untuk mengerjakan haji atau umrah, kita kena sempurnakan. Maksud sempurnakan di sini ialah melengkapkan. Macam contoh, kalau kita sudah solat yang 4 rakaat, tidaklah boleh kita untuk membuat solat itu halfway atau memendekkan kedua rakaat, atau jika ada rasa malas hendak nak sambung, jadi kita terus tinggalkan. Ini adalah salah. Begitu jugalah dalam kita menuntut ilmu, kita kena habiskan. Janganlah kita biasakan membuat suatu perkara separuh jalan. Dalam hal ibadah, apatah lagi. Dan dalam hal kehidupan juga. Lebih lagi yang berkenaan dengan agama. Ia juga memberitahu kita bahawa mengerjakan haji adalah salah satu daripada rukun Islam. Ia wajib dilakukan kepada mereka yang berkemampuan untuk sampai ke sana dari segi kewangan dan fizikal. Ayat ini juga mengingatkan kita bahawa haji dan umrah itu dijalankan kerana Allah Azza wa Jal semata-mata. Bukannya kerana hendak mendapat status haji, dan bukan kerana sebab-sebab yang tertentu yang lain seperti pakejnya yang mahal, jadi kita terpaksa pergi. Ada juga yang pergi ke sana macam pergi bercuti sahaja. Amat rugi kalau kita menghabiskan wang beribu ringgit untuk pergi mengerjakan umrah dan haji, tetapi sia-sia amalan itu kerana kita buat bukan kerana Allah Azza wa Jal. Ada pula yang tidak mengambil peluang untuk melakukan ibadah kerana malas, kerana rasa susah, sampai ada yang tidak solat berjamaah di Masjidil Haram, tetapi solat di bilik sahaja dengan bukan alasan yang tertentu. Ini amat rugi sekali. Sudah dapat peluang pergi ke sana tetapi tidak diambil peluang untuk beribadah dan mengaut pahala yang sebanyak mungkin. Ramai juga dalam kalangan kita yang pergi haji dan umrah. Peringatan ini adalah termasuk untuk diri saya sendiri, yang mana kita sudah terbiasa untuk update status dalam social media kita, dan contoh, minta maaf ya, seperti mengambil gambar di hadapan Kaabah dan memasukkan ke dalam post kita. Ditakuti kalau kita hendak menunjuk-nunjuk akan menyebabkan pahala buat haji dan umrah itu akan hilang begitu saja disebabkan riya. Na'udzubillah min dalik. Allahul musta'an. Seeloknya kita jangan lakukan perkara macam itu. Memang masalah umat kita sekarang fitnah dan ujian teknologi, maka kita harus bijak dalam membezakan apa yang boleh dan apa yang tidak patut diupdate dalam social media untuk kita menjaga amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari perkara ini. Amin. Okey, seterusnya, fa'in uhsirtum, dan sekiranya kamu ditahan. Ini adalah sekiranya orang yang hendak menunaikan haji itu tidak boleh masuk ke Mekah. Pada waktu dulu, pernah umat Islam dihalang oleh puak Quraisy. Kalau zaman sekarang, boleh jadi macam-macam. Mungkin ada gangguan ketika dalam perjalanan, atau kita ditahan oleh puak musuh dan sebagainya. Allahul musta'an. Jadi apabila ada gangguan atau halangan untuk sampai ke Mekah, kena patah balik walaupun sudah berniat ihram. Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar dalam hal-hal sebegini, kerana asalnya apabila sudah berniat haji dan ihram, kita kena selesaikan. Ibni Kathir rahimahullah mengatakan ayat ini diturunkan pada tahun ke-6 Hijrah, pada tahun perjanjian Hudaibiyah, iaitu sewaktu musyrikin Mekah menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum daripada menunaikan umrah. Famastaisara minal hadi, maka wajiblah kamu sembelih korban yang mudah didapati. Walaupun sudah kena patah balik,
ke kampung asal tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Untuk bebas daripada pantang larang ihram, kena buat tahallul, iaitu cukur rambut, dan sembelih binatang kurban apa yang mampu bagi kita. Sembelih binatang kurban itu adalah sebagai dam, iaitu denda. Itu kena dilakukan kalau sudah berniat haji dan sudah memakai ihram. Dalam ayat ini tidak disebut dengan jelas apakah binatang yang boleh disembelih. Allah Azza wa Jal hanya kata yang mudah didapati saja, iaitu dari binatang ternak, unta, lembu, kambing atau kambing biri-biri. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan janganlah kamu cukur kepala kamu sehingga sampai binatang sembelihan itu ke tempat sembelih. Cukur kepala atau tahallul itu menandakan kita sudah selesai daripada pantang larang ihram. Tidak boleh cukur atau gunting rambut kalau dalam ihram. Namun, oleh kerana tidak boleh meneruskan kerja haji atau umrah kerana terhalang, maka dibolehkan. Tetapi cukur kepala itu hanya boleh dilakukan apabila binatang sudah sampai ke tempat sembelih. Famanka naminkum marida, maka sesiapa di antara kamu sakit, mungkin ada yang terpaksa mencukur rambutnya awal kerana uzur, au bihi adam mirasihi, atau terdapat sakit di kepalanya. Contohnya, kepalanya ada kutu atau apa-apa saja yang menyebabkan dia kena cukur rambut, yakni tahallul awal dari yang sepatutnya. Jadi ada dua sebab yang disebabkan cukur rambut awal dari yang sepatutnya, sakit atau gangguan pada kepala. Fafidyatum min siyam, hendaklah dia membayar fidyah dengan berpuasa. Maka boleh cukur rambut terus dan ganti dengan bayar fidyah, iaitu sama ada puasa 3 hari, au sadaqatin, atau bersedekah, iaitu memberi makan 6 orang fakir miskin. Ini diketahui dari hadis yang saya akan bacakan sekejap lagi. Au nusuk, atau menyembelih binatang, ataupun sembelih binatang kurban sekurang-kurangnya seekor kambing biri-biri yang sudah cukup umur. Okey. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Saif berkata, telah menceritakan kepada saya Mujahid berkata, aku mendengar Abdul Rahman bin Abu Layla radhiyallahu anhu bahawa Qab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiriku di Hudaibiyah ketika kepalaku dipenuhi kutu. Baginda berkata, barangkali kamu terkena serangga, yakni kutu di kepala. Aku jawab, benar wahai Rasulullah. Maka baginda berkata, cukurlah rambutmu. Atau baginda berkata, ayat ini turun untukku, iaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, maka barang siapa dari kalian yang sakit atau tertimpa suatu pada kepalanya, sampai akhir ayat tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, laksanakanlah puasa 3 hari atau bersedekah sebanyak 1 farak, yakni 3 sa' terhadap 6 orang atau berkorban dengan yang mudah buatmu. Sahih Bukhari, hadis nombor 1687. Seterusnya, fa'idha amintum, kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, iaitu sudah boleh meneruskan untuk membuat haji, ataupun apabila kita pergi mengerjakan haji itu tidak ada masalah apa yang pun dapat menghalang kita daripada mengerjakannya. Kalau tidak ada halangan, maka teruskanlah mengerjakan haji itu. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan hingga masa haji, makna tamatta'a adalah menikmati sesuatu ataupun berseronok. Sebelum Islam, orang Arab tidak melakukan umrah dalam bulan haji. Bulan haji adalah Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Manakala bulan Rejab adalah untuk buat umrah. Orang Arab pada waktu itu tidak membenarkan buat umrah dalam bulan haji sebab pada mereka sudah ada waktu untuk buat umrah, iaitu bulan Rejab. Tetapi Islam datang dengan membenarkan kemudahan untuk melakukan umrah dalam bulan haji juga. Maknanya ia adalah kemudahan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita. Baiklah, ada 3 jenis haji. 1, tamattu', iaitu buat umrah dahulu, tahallul dan tinggal di Mekah dan kemudian buat haji. Sementara tunggu waktu haji boleh pakai baju biasa. Yang kedua, qiran, buat umrah bersama dengan haji. Dan ketiga adalah haji ifrad, buat haji dulu kemudian buat umrah. Jikalau haji ifrad tidak perlu bayar dam, tetapi jikalau mengerjakan haji tamattu' dan haji qiran perlu membayar dam.
Haji tamatuk bermaksud bersenang lenang ataupun berseronok semasa mengerjakan haji, iaitu dimulai dengan mengerjakan umrah dahulu dan kemudian tahallul supaya boleh keluar dari pantang larang ihram dan tunggu masa haji masuk. Bolehlah kepada jemaah yang membuat haji tamatuk ini memakai baju biasa dan sebagainya. Itulah yang mudahnya. Bila sampai waktu haji, maka niat haji pula dan kembali pula pakai ihram untuk mengerjakan haji pula. Jadi waktu antara umrah dan haji itu, seorang itu boleh berseronok, bersenang lenang saja. Maksud berseronok itu adalah bebas daripada pantang larang ihram. Okey, seterusnya. Famas taisara minal hadi. Hendaklah menyembelih dam yang mudah didapati. Kena bayar dam kerana kebenaran melakukan haji tamatuk. Ini sudah memudahkan orang yang mahu melakukan ibadah umrah. Tidak perlu pergi 2 kali, sekali pergi umrah dan sekali pergi haji. Boleh buat dua-dua sekali pada sekali pergi ke Mekah. Oleh kerana kemudahan yang Allah Azza wa Jal telah berikan ini, Allah Azza wa Jal mensyaratkan untuk sembelih binatang ternak. Ia adalah sebagai tanda syukur kepada Allah Azza wa Jal. Sembelihan itu bolehlah mengikut kadar kemampuan seseorang dan bergantung jika binatang yang hendak disembelih itu ada, iaitu kena ada kemudahan duit dan kemudian binatang ternak itu. Ini kerana kadang-kala ada manusia yang mempunyai duit tetapi binatang tu tidak available, tidak ada, atau binatang ada tetapi duit pula tak ada. Okay, so seterusnya, famal lam yajid. Jika kamu tidak dapati binatang ternak, jikalau tiada duit untuk membeli sembelihan atau jikalau sembelihan pun tiada, sudah dicari tetap tidak terjumpa, jadi fasiyamu thalathati ayamin fil hajj. Hendaklah berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji, iaitu berpuasa 3 hari itu di Mekah. Wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari lagi apabila balik, iaitu apabila balik ke negara asal, Malaysia ke Brunei ke, iaitu balik ke rumah. Ini hanya kepada yang tidak tinggal di Mekah, ya. Tidak ditetapkan bila kena buat, ikut keselesaan masing-masing kepada individu itu, bila dia boleh buat puasa itu. Seterusnya, tilka asyaratun kamilah. Itulah dia 10 hari yang genap. Jadi kita kena lengkapkan puasa sebanyak 10 hari ini. Jangan kurang daripada 10 hari itu, ya. Okey, kemudian zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Yang demikian itu bagi mereka yang bukan ahli penduduk Mekah. Jadi kemudahan untuk melakukan haji tamatuk itu hanya diberikan kepada orang luar dari tanah haram sahaja. Penghuni tanah haram tidak ada pilihan untuk buat haji tamatuk atau qiran. Mereka kena buat haji ifrad. Ini adalah kerana mereka tinggal dekat dengan Kaabah dan boleh buat umrah bila-bila masa. Tujuannya adalah supaya mereka tidak menyesatkan tanah haram masa bulan haji. Okey. Seterusnya, wattaqullaha, dan takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah dengan menjaga hukum yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita. Allah Azza wa Jalla sudah ajar segala serbi manasik haji. Maka kenalah kita ikut, kenalah belajar insya-Allah. Dan yang mampu ikut hanyalah mereka yang bertakwa sahaja. Kerana ada yang sudah tahu tetapi kerana tidak bertakwa, mereka tidak ikut. Allahul musta'an. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya azab Allah itu sangat keras. Azab Allah Azza wa Jalla sangat keras kepada mereka yang melanggar hukum-hukumnya. Jadi kena jaga hukum haji yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita. Kerana Allah Azza wa Jalla telah tetapkan hukumnya bagaimana. Alhamdulillah, berakhirlah video tazkirah untuk tugasan kedua saya. Semoga bermanfaat kepada pendengar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik.